keharmonian di negara kita. Dan pastinya kita sebagai rakyat perlu terus mengharumkan nama negara. Seperti mana UTM telah pun mengharumkan nama negara ya melalui pelbagai pertandingan yang dianjurkan di luar negara. Malah UTM juga kini telah pun disenaraikan sebagai 415 IPT terbaik di dunia. Sebenarnya minda Melayu kita ya, minda masyarakat kita telah pun dipandang oleh negara luar sebenarnya. Persoalannya, kenapa kita masih tidak memandang tahap pencapaian kita selama ini? Sama-sama fikirkan. Dan untuk itu kita akan teruskan dengan bola bicara kita Selamat Pagi Malaysia hari ini dengan mengatakan UTM juga, Universiti Teknologi Malaysia kini berada di mata dunia. Ya, jadi bersama kita ialah Profesor Dr. Halimatun Hamdan selaku pensyarah Fakulti Sains UTM. Assalamualaikum. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Waalaikumsalam. Jadi Prof, kita terus terlebih dahulu mengenai UTM di mata dunia ini. Dan baru-baru ni UTM telah pun dinobatkan antara 415 universiti terbaik dunia oleh Times Higher Education Supplement ya. Jadi mungkin Prof terlebih dahulu boleh memberikan sedikit pandangan balas berhubung pengiktirafan ataupun penyenaraian UTM sebagai universiti 415 terbaik di dunia. Terima kasih. Sebagai seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia yang telah bertugas di UTM selama 26 tahun, saya merasa bangga apabila mendengar UTM disenaraikan di mana-mana pun lah, dalam apa bentuk pun, kerana itu satu pencapaian. Kerana UTM tersenarai, itu bermakna itu satu pencapaian bagi saya sebagai pensyarah di universiti itu juga, dan juga kepada semua staf dan masyarakat di universiti. Dan Malaysia sekali lagi menempa sejarah apabila produk yang dikeluarkan ataupun yang dilahirkan oleh UTM berjaya menangi pingat emas pada pertandingan ciptaan pameran idea-idea produk baru perdagangan antarabangsa ataupun IANA 2007 dan yang berlangsung di Jerman baru-baru ini. Mungkin Prof boleh kongsikan kejayaan tersebut bersama penonton Selamat Pagi Malaysia bagi ni Prof. Sememangnya tiap-tiap tahun universiti menghantar ramai penyelidik-penyelidik ke luar negara untuk mempertandingkan kita punya hasil-hasil penyidikan lah dan produk-produk yang ada. Dan apabila kita pertandingkan hasil-hasil kita, bila kita menang sesuatu tu, kita rasa gembira lah, kerana itu menunjukkan satu pengiktirafan bagi apa usaha yang telah dijalankan oleh penyidik-penyidik dan saintis di universiti. Jadi itu satu pengiktirafan dan kita memang sentiasa merasa bergembira menerima berita-berita seperti ini. Itu satu penghargaan ataupun kejayaan. Tapi Prof juga telah berjaya sebenarnya menggondol 8 pingat di British Invention Show atau BIS baru-baru ini ya, pada bulan Oktober yang lalu. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan sedikit maklumat mengenai kejayaan Prof ini. Di British Invention Show tu memang satu pameran reka cipta yang diadakan di London pada setiap tahun. Dan pada pameran itu biasanya ramai pendidik dan saintis-saintis dan juga pereka cipta lah menghantar produk-produk di pameran itu dan dipertandingkan. Jadi UTM memang tiap-tiap tahun menghantar penyelidik dan sejak tahun 2004 lagi telah menghantar penyelidik, dan tahun ini saya telah terpilih untuk menghantar produk-produk saya. Dan saya telah menghantar 3 produk di dalam pertandingan itu, dan hasilnya saya telah memenangi 3 pingat emas daripada ketiga-tiga produk yang dipertandingkan. Dan daripada pingat emas itu juga saya telah memenangi 2 pingat platinum, anugerah platinum. Kemudian satu daripada produk tu mendapat anugerah diamond yang ada di depan ini. Dan yang paling membanggakan saya atau menyukakan hati saya ialah satu daripada produk itu juga telah terpilih sebagai anugerah yang terbaik bagi keseluruhan BIS pada tahun ini. Jadi tahniah Prof. Terima kasih. Tapi yang memuskilkan kita juga, kenapa kalau di negara kita bila dipertandingkanlah produk-produk yang dicipta, diselidik, dikaji oleh para pendidik dan sebagainya, tapi kita tidak dihargai. Tapi bila bawa keluar, orang luar nampak kelebihan kita sebenarnya. Saya rasa itu bukannya kita tak dihargai atau dihargai. Dia bergantung kepada dari penjuru mana lah kita punya produk tu dilihat. Kadang-kadang sesuatu pertandingan itu dia punya kriteria tu berbeza-beza kan. Jadi di pertandingan ini misalnya dia lebih melihat kepada produk itu, penggunaannya, masa depan produk itu, bagaimana latar belakang penyelidik itu, dan aspek-aspek saintifik juga dilihat daripada produk itu. Dan kebetulan produk-produk saya ini ialah menjurus dalam bidang nanoteknologi. Jadi ini satu bidang baru untuk kegunaan industri.
industri ya. Untuk penggunaan industri dan juga pengguna kepada secara keseluruhannya. Jadi oleh kerana bidang nanoteknologi inilah satu bidang yang baru. Mungkin itulah sebabnya di negara kita masih belum dapat pengiktirafan secara sewajarnya lagi lah. Akan datang saya pasti akan diiktiraf. Tapi produk-produk saya ini sebenarnya telah mendapat pengiktirafan dari segi lain dan di negara kita, kerana kita telah mendapat paten di peringkat negara sendiri. Saya telah dapat satu paten untuk produk ini dan juga paten untuk di peringkat antarabangsa dalam proses. Bagaimana? Dah ada warga industri yang berminat dengan produk daripada yang dihasilkan oleh Prof ni? Okey. Yang produk yang 3 ni belum lagi lah, tetapi yang sebelum ini ada produk yang sebab saya punya penyelidikan ini berasaskan kepada penggunaan sekam padi. Jadi sekam padi itu ialah hasil bahan buangan di Malaysia. Jadi kita nampak di situ ia akan memberikan banyak manfaat lah kepada negara. Dan saya bernasib baik juga kerana ada industri yang telah berminat untuk mengkomersialkan. Jadi masa ini kita dalam proses untuk menjalankan pilot plan atau loji pandu untuk menghasilkan lebih banyak produk ini. Dan di masa akan datang kita harapkan kita dapat komersialkan lah produk-produk ini. Dan Prof, sekarang di kaca TV ni mungkin Prof boleh terangkan? Ini ialah makmal saya di mana kita menunjukkan kita punya loji skala makmal lah, pasca makmal, di mana di sini kita menghasilkan daripada sekam tadi kita menghasilkan silika yang kita ekstrak daripada sekam. Kemudian daripada silika itu kita buat bahan-bahan yang kita dapatkan hari inilah, produk-produk itu. Jadi penyertaan Prof di BIS ini ataupun di British Invention Show ini, berapa banyak lagi negara-negara yang turut serta dalam di peringkat antarabangsa di BIS ini ada 17 negara lain yang terlibat dan juga daripada penyertaan daripada UK sendirilah, United Kingdom sendiri. Dan apabila dia pilih anugerah yang terbaik itu, yang yang ujung sekali itu, jadi dia campurkan semua. Jadi semua produk daripada United Kingdom sendiri dan juga daripada semua 17 negara itu, dan dia pilih satu saja untuk diberikan anugerah ini. Jadi itu ini adalah anugerah yang paling dia panggil Glass Obelisk World Invention Award. Alright. Dan kalau diikutkan proses penilaiannya pasti cukup terperinci, memandangkan bukan untuk kegunaan sekarang, mungkin untuk jangka masa hadapan juga ya, Prof. Ya, sebab bila kita berada di sana, ada 3 orang juri akan datang melihat produk itu dan mereka akan menanyakan banyak soalan lah. Dan saya rasa mereka lebih mementingkan kepada aspek saintifik bahan itu, produk itu, sama ada dia mesra alam, menggunakan bahan-bahan semula jadi, bahan-bahan buangan dan potensi untuk dikomersialkan dan penggunaannya kepada masyarakat am. Itu yang sangat penting lah, sebab sekarang ni kita ingat penyelidikan yang kita jalankan, semua hasil-hasil yang kita dapat tu mesti memberi manfaat kepada masyarakat umum. Dan mungkin yang telah menerima pingat emas ni, berapa lama penyelidikan yang Prof dan juga tim lakukan? Ya, saya dan kumpulan saya sebenarnya telah menjalankan penyelidikan ini sejak tahun awal 90-an lagi. Jadi saya habis pengajian saya PhD di University of Cambridge, saya balik ke UTM dan saya terus menjalankan penyelidikan ni dan sampai hari ni saya tak berhentilah. Jadi saya ingat itu sangat penting kerana kalau kita ada PhD pun, kalau kita tidak meneruskan penyelidikan kita dengan selanjutnya, kita tidak akan dapat membuat penemuan dan pencarian ilmu itu berterusan. Walaupun kita dah sampai ke tahap yang mungkin dah nak pencen dan sebagainya, tapi saya harapkan ilmu yang ada pada saya ini dapat saya turunkan kepada generasi muda akan datang lah. Misi angkasawan kita baru-baru ini juga telah membawa hasil penyelidikan mereka ke stesen angkasa untuk membuat penyelidikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dapatan yang lebih baik. Jadi untuk 3 produk ini Prof, mungkin selepas ini ada kesinambungannya untuk dibawa ke angkasa atau bagaimana agaknya? Kebetulan memang saya punya penyelidikan ini telah terpilih untuk dibuat satu penyelidikan di
dikata dalam keadaan zero G atau microgravity. Jadi kita tak bawa ke angkasa lah, tetapi kita akan bawa pendidikan kita ke Jepun, di mana 2 daripada pelajar saya akan naik kapal terbang dan dia akan membawa kita punya design reka cipta kita tu, dan dia akan jalankan eksperimen itu semasa kapal terbang tu jatuh dalam keadaan zero G lah, macam di angkasa juga. Dan diharapkan hasil tu nanti akan memberi kita lebih maklumat dan mungkin pada penerbangan angkasawan yang akan datang, kalau berjaya kita boleh bawa pula dalam keadaan yang betul lah, yang real. Jadi ketika ini mungkin ada lagi pendidikan Prof yang sedang Prof lakukan dan untuk dibawa lagi ke peringkat antarabangsa untuk kita persembahkan kepada dunia. Bagaimana Prof? InsyaAllah memang pendidikan yang seperti saya katakan tadi secara berterusan. Memang buat masa ini saya sedang menjalankan pendidikan dalam satu aspek baru, iaitu dalam sains perubatan, di mana kita gunakan aerogel itu yang kita punya hasil silika yang paling ringan di dunia tu, berpejar paling ringan di dunia tu, untuk digunakan sebagai pembawa drug carrier system, delivery system. Jadi pelajar saya sekarang tengah menjalankan pendidikan untuk menggunakan bahan itu dan untuk kita bawa drug itu untuk digunakan lah untuk hariannya. Ya, itulah dia kejayaan pelajar-pelajar juga para penyelidik di UTM yang boleh kita banggakan sebenarnya. Telah terbukti minda Melayu, masyarakat kita telah pun berubah. Ya, kejayaan yang perlu kita kongsi sebenarnya dan tak perlu kita sembunyikan. Dan inilah ya sebenarnya antara pendidikan-pendidikan yang sedikit sebanyak membantu sesebuah IPTA itu berjaya diiktiraf sebagai universiti terbaik di dunia. Jadi tahniah kepada Prof juga UTM sendiri yang telah berjaya menggondol anugerah ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih Prof kerana bersama kami dan berkongsi kejayaan UTM ini. Terima kasih. Ya. Jadi saudara, itu berbicara kita mengenai kejayaan kita, kejayaan demi kejayaan kita catatkan di peringkat antarabangsa, dan kita tinggalkan seketika mengenai berita kejayaan, dan selepas ini kita akan sambung lagi dengan berita kejayaan. Dan sebelum itu kita nak tengok dulu keadaan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Hari ini kita bersama dengan Saleha.